Hi, welcome back to another episode with YB Show. I'm Yuan for your host for today. On today's topic, we'll be discussing about youth athletes, and we have a very special guest here, Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan. Thank you for being here, Yang Berhormat. How are you? I'm okay. I'm fine. Thank Alright. you for inviting me for this show. You're very welcome. Okay, boleh Yang Berhormat memberi sedikit latar belakang tentang Kementerian Belia yang Sukan yang diterajui bersama YB Dato' Haji Karim Rahman Hamzah dan Dato' sendiri? Okay, basically kementerian kita ni melibatkan two part. Satu adalah segi belia, youth, and then the other one is sukan, sport. So jadi kita punya kementerian mempunyai satu visi, itu to have a world class youth and sport facilities to develop to become a world class youth dan juga to have a world class athlete. Okay, jadi melalui beberapa program perancangan yang kita telah buat melalui kementerian kita dan juga melalui Sarawak Sport Corporation. Sebab itu saya katakan tadi, to become a world class ni is something big, but it's nothing impossible. We can do it. I think that we have to have a lot of programs, especially for the youth and also for the athlete, kita punya athlete. And I will go into detail nanti as we go along, as you giving me the question lah. Okay. Boleh YB sila terangkan peranan kementerian dalam membangun ahli belia? Okay, kita saya katakan tadi, to have a world class belia, world class youth. Jadi kita mempunyai beberapa program yang kita buat, yang kita adakan. Di antara program yang kita buat, contohnya seperti program-program youth development. Contohnya youth development dari segi pendidikan dan latihan kemahiran. Dos yang berminat, tentunya kita mesti melahirkan belia-belia yang berkualiti tinggi, yang bertaraf antarabangsa dan sebagainya. That's why kalau boleh kita last time kita telah mengadakan program-program seperti International Youth Conference. International Youth Conference is very good, di mana belia-belia kita menghadiri program ini dan meluahkan pandangan mereka, their view mengenai masalah-masalah global, contohnya masalah-masalah sama ada di Sarawak ataupun di Malaysia ataupun secara global, secara dunia. So dari situ kita boleh melihat sejauh mana pandangan belia kita. Seperti kata Ketua Menteri, kalau kita ingin melihat belia 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang ataupun 20 tahun yang akan datang, kita lihat belia kita sekarang di mana. What are our belia doing now? Apakah pencapaian mereka dan sebagainya. Kerana kita tidak mahu belia-belia kita terlibat dalam masalah-masalah gejala sosial dan sebagainya. Sebab itu kita mesti harus mengadakan banyak program supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang sihat. Program seperti program pendidikan dan latihan kemahiran, program patriotik, kenegaraan dan jati diri. It's very important. Okay. Program gaya hidup sihat, sejahtera, kepimpinan, leadership program. Leadership program ni penting untuk mengenal pasti mereka ni mana dah tahu one day nanti leader kita punya youth ini, belia ni, mereka akan menjadi seorang pemimpin juga. Tak kira lah, mungkin pemimpin daripada akar umbi ataupun daripada atas. Seperti sebagai ahli keluarga pun one day nanti mereka akan menjadi pemimpin di dalam ahli keluarga mereka, ataupun pemimpin di syarikat-syarikat swasta, ataupun pemimpin mereka di dalam jabatan-jabatan kerajaan, atau bahkan mungkin dalam politik. Mereka boleh menjadi ahli politik sebagai pemimpin negeri, pemimpin negara dan sebagainya. Daripada itu, program kesukarelawan masyarakat sivil, they must have this kind of perasaan kesukarelawan. Tu macamnya tadi mereka
menyemakan semangat bekerja, sometimes bersukarela, ya, sukarela untuk membantu masyarakat kita, terlebih-lebih mereka dalam NGO, belia-belia NGO dan sebagainya. Keusahawan is entrepreneurship, very important. Kebanyakan belia-belia kita ingin tahu juga di manakah tahap keusahawan mereka, dan mereka mempunyai banyak ideologi dan sebagainya. Okay, sebab itu kemudian kita mempunyai satu fund, creative fund, nanti kita I will elaborate in more detail. Dan penyelidikan dan inovasi, this is very good program. Kerana kita mempunyai belia yang mempunyai they are very innovative. Mereka mempunyai planning bagaimana mereka untuk merancang membuat satu produk mereka, inovasi. Okay, inovasi. Daripada itu kita bantu, we give the we help them. Okay, maksudnya kita sediakan platform kepada mereka. Okay, platform, tapi mereka menyediakan mereka dengan kemahiran mereka, ideologi mereka untuk membina suatu produk, and they will give them some funding for them. Inovasi. Jadi kita boleh bekerjasama dengan Kementerian Inovasi dan sebagainya daripada federal. Okay. Satu lagi, profesionalisme, kerja biar dan pengiktirafan. Pengiktirafan ni biasanya kita buat every year. Maksudnya tadi kita melalui program, contohnya program sambutan Hari Belia, contohnya program dari kita akan mengiktiraf kepada belia-belia yang berjaya dalam hidup mereka sebagai role model kepada belia-belia yang lain, mereka yang successful, sama dari segi bisnes mereka, dari segi mereka membuat produk dan sebagainya, inovasi produk mereka dan sebagainya. Jadi kita mengambil mereka sebagai contoh dan belia peringkat negeri Sarawak. Okey. Jadi mereka pengiktirafan kepada mereka dan satu penguatan supaya belia-belia lain dapat melihat, I want to be this person, I mesti berjaya, I will get this title. Dan kementerian kita akan bagi contoh. Biasanya kita kalau dia dipilih sebagai belia negeri Sarawak, ya, kita mengenal pasti dia dan memberi penghormatan kepada beliau, dia akan memenangi mungkin wang tunai kita bagi, contohnya as a prize to them lah, diiktirafkan. Okey, itulah antara dia. Apakah misi dan visi kementerian dalam pembangunan belia? Seperti saya katakan tadi, visi ini very big angle, big scope. Okey, kita mempunyai target, okey, youth target kita. Contohnya youth in school. Kita punya target youth in school ni, kita mesti take care of them. Kita mesti mempunyai banyak-banyak program kepada mereka-mereka yang masih dalam bangku sekolah lagi, untuk mengenal pasti hala tuju belia kita masa depan. We cannot wait for last minute. Kita dari bangku sekolah lagi, kita akan mengadakan banyak-banyak program dengan belia-belia kita, sama ada mereka dari tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 dan sebagainya. Okay, jadi we have to train them from early. That's it. And then satu lagi we go for higher education. Higher education, mereka yang dalam IPTA, IPTS, university dan sebagainya. Dan mereka ini kita pastikan mereka ini mempunyai hala tuju yang betul. Contohnya selepas universiti, kemana hala tuju mereka? We have to guide them. Kita mesti memberi panduan kepada mereka supaya mereka ini takutnya nanti selepas mereka graduate, kebanyakan mereka tidak tahu apa nak buat. Contohnya they go to the wrong bidang yang salah. Wrong direction. Jadi kita tidak mahu mereka going to the wrong direction, kerana mereka akan kehilangan 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. So they must plan ahead, is very important. Jadi kita akan beri panduan kepada mereka. Okay. Then another one is working youth. Working youth ni mungkin mereka sudah bekerja, tapi mereka mempunyai bantuan, mempunyai hala tuju mereka. Jadi our vision also is to help them, untuk memastikan the next 10 years to come, 20 years to come, di manakah mereka akan berada. That's why program-program yang kita sediakan banyak, program usahawan dan sebagainya. Manalah tahu kemungkinan mereka mempunyai, walaupun mereka kerja dalam kerajaan contohnya, tapi dia minat dia dalam bidang usahawan. Dia ada skill untuk membuat produk, contohnya craft tangan. Dia mempunyai bakat, contohnya bakat main craft tangan sebagainya. Jadi kita boleh tengahkan. Jadi soalnya sekiranya kalau beliau tidak lagi bekerja dalam dalam kementerian sebagai pejabat awam sebagainya, dia boleh konsentrate ke dalam usahawan, meneruskan produk-produk. Jadi kita boleh bantu daripada situ melalui Kementerian Usahawan juga. Okay, bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan. Okay. Then another one is youth association, NGO ni.
NGO belia ni banyak. Yang terbesar di Sarawak adalah Seberkas. Adalah Seberkas. Seberkas mempunyai banyak network dia, besar network di seluruh Sarawak ni. Jadi kita mesti membantu mereka together dengan Seberkas. Kita mesti mengenal pasti di mana-manakah belia-belia kita berada sekarang, terutamanya di luar bandar. Di luar bandar ni banyak belia mungkin mereka tidak mempunyai maklumat ataupun maklumat tidak sampai kepada mereka. Jadi kita membawa maklumat itu kepada mereka dan maksudnya kita bawa mereka ke program-program yang kita sediakan kerajaan, and we bring them to and then let them know this is the program yang ada daripada agensi kerajaan dan sebagainya. Dan daripada itu target kita juga mass youth, daripada city youth, rural youth, youth icon dan sebagainya. Sebagai kita mesti dia ada, setiap program kita akan bawa youth icon. Terutamanya program belia ni, kita mesti ada youth icon. Mereka ni sebagai role model kepada belia-belia sekarang ini. Okay? Jadi mereka boleh melihat, this person, kejayaan dia, umur dia baru mungkin 23, 24, 25, tapi dia telah menjadi seorang belia yang berjaya sama dalam karier dia. Dia boleh menjadi model kepada belia-belia yang lain. Jadi kita bawa mereka ni bersama-sama kita, dan sebagai ketamatan kita ambil mereka sebagai panel speakers dan sebagainya. Dan mereka akan menerangkan bagaimana mereka berjaya dalam dalam kejayaan mereka dan sebagainya. Jadi kita buka soalan kepada we do some maybe talk show jugalah, dialogues directly dengan belia, mereka yang belasan tahun form 3, form 4, form 5 dan universiti, untuk bertanya bagaimana beliau boleh mencapai sebagai seorang belia yang berjaya. Okay? Dan selain daripada itu, kita tidak lupa belia-belia misalnya orang-orang yang OKU ni, kita mesti bantu mereka. Di mana kita dapat bantu orang-orang yang berkurang upaya, kita mesti bantu mereka. Mereka mempunyai keinginan sendiri, mereka juga mempunyai objektif sendiri, dan apa yang mereka ingin buat. We have to assist them dan sebagainya. Dan terakhir adalah mereka belia yang mungkin ada bermasalah sekarang ni. Contoh, kita mesti juga to look after them. Bagaimana kita dapat membantu belia-belia yang dalam masalah, terutamanya dalam masalah sosial, masalah dadah dan sebagainya, jalan. Jadi kita ingin membantu mereka melalui program-program supaya mereka will get back on the right track. Okay? Itulah antara dia punya vision. Right. Boleh YB terangkan mengenai program di bawah Tegas, Sukma, Harapan dan lain? Tegas, saya sebagai ahli lembaga Tegas, Tegas target dia memang going for technical dan vocational pada asalnya, technical dan vocational. Sekarang we are going into digital. Okay? Jadi bagi Tegas adalah sebagai satu platform di mana kita terutama khas target kepada belia-belia di luar bandar. Okay? Terutamanya, of course di dalam bandar juga, tapi mostly target kepada luar bandar. Kerana kemungkinan tidak semua orang belia ni apabila selepas mereka tingkatan 5, tingkatan 6, not all of them mempunyai tidak semua yang dapat masuk ke universiti contohnya kan, masuk ke universiti tidak mempunyai grade yang maksudnya straight A dan sebagainya, tidak semua yang dapat mengambil jurusan kedoktoran, kejuruteraan, peguam sebagainya, perundangan sebagainya. Jadi mungkin mereka ini boleh ada minat dalam bidang vocational dan teknikal. Sebab tu kita mengadakan contohnya kita membawa institusi contoh macam Sentech, ICATS dan sebagainya. APTS ini Pusat Pengajian Tinggi ini kita bawa mereka keluar bandar melalui platform Tegas. Okay, Tegas. Jadi kita mengadakan banyak roadshow. Satu daripada program kita panggil itu ProDR. ProDR roadshow tu di mana Tegas akan will engage dengan banyak partner kita dalam Institut Pengajian Tinggi ini, termasuk universiti sekali, UNIMAS, UiTM dan sebagainya, banyak Swinburne dan banyak lagi institute dan colleges. Jadi kita bawa mereka untuk mengadakan roadshow di seluruh Sarawak. Okey. Contohnya bermula di Serian, singgah di Serian menggunakan untuk 1 hari, 2 hari, lepas tu ke bahagian ke Seriaman pula, ke Betong dan sampai ke Lawas Limbang. Dan akhirnya the biggest roadshow for for education ialah di BPCK melalui Skate Fair Sarawak. Skate Fair. Jadi
Di situ kita menyediakan platform di mana mereka ini bos belia di luar bandar, contohnya di luar bandar, contoh I give example kalau di Seriaman, okay? Seriaman ke mungkin Kuching jauh sikit. Jadi belia-belia di Seriaman mungkin dia tidak tahu apa yang bidang teknikal yang mereka ingin ceburi. So kita bawa ke sana. Contohnya those yang berminat dalam welding, nak jadi welder, kita ada institute ataupun colleges yang menyediakan apa nama ni, this kind of courses. Okay, those yang berminat daripada culinary, maksudnya culinary ni yang di hotel ya, jadi chef, masak-masak dan sebagainya, kita bawa juga seorang mereka daripada UCSI contohnya, institute UCSI ke sana. Mereka yang untuk dalam bidang technical, vocational, automotive, engineering sebagainya, kita boleh bawa Sentech, kita boleh bawa ICATS, PPKS dan sebagainya. Jadi mereka boleh mereka akan membuka counter ballroom sebagainya, jadi mereka boleh mendapat maklumat di situ. Because as I said, tidak semua yang dapat dalam mengambil bidang daripada kedoktoran, kejuruteraan, perundangan dan sebagainya lah. So this why tugas ini maksudnya dia very important, okay. Kita mengutamakan mereka ini kerana kita lihat sektor ekonomi sekarang, contohnya kalau di Singapura, Johor, kebanyakan the big income earners mereka yang bekerja di industri teknikal ni, contohnya di perkilangan dan teknikal, dan mereka mempunyai gaji yang besar, sebulan boleh mencecah 20,000, 30,000, I see. Sama ada dari bidang perkapalan, dari bidang perkapalan dan sebagainya. Not necessary you menjadi seorang doktor ataupun seorang saintis, seorang lawyer dan sebagainya. Not necessary as that. Okay, this is tegas, ada platform dia sendiri. Now we go into digital pula. Going to digital since our CMs, we go into digital economy. Jadi kita with this we are building up a new digital village sekarang ni dekat Samajaya. Sekarang ni mungkin around 70% siap, 70% digital village. Jadi melalui digital village yang bagi belia-belia yang berminat, maksudnya dalam digital, mereka mempunyai boleh they can create ataupun invent aplikasi, contohnya mereka boleh menggunakan di situ tempat itu, tapi mereka yang terpilih lah, yang the best out of the best yang kita boleh letakkan di situ. Those yang punya very kreatif, untuk membina apps developer dan sebagainya, programmers dan sebagainya, kita boleh tempatkan mereka di digital hub ataupun digital village dekat Samajaya itu. So this is antara-antaranya lah. Okay. Alright, we'll take a short break and we'll be right back. Stay tuned. Hai kita orang, jangan lupa like Page Talk. Jumpa di SIA. Hi, welcome back to With YB Show and thank you YB for staying. Okay, Sarawak telah berjaya melahirkan atlet sukan bertaraf dunia. Adakah ia bermula dari latihan pelapis di Sarawak seperti pendelela Rinong dan lain? Ya, memanglah untuk melahir seorang atlet yang bertaraf antarabangsa ini tidak mudah. You start from the beginning, daripada bawah. Contoh ambillah contoh pendelela Rinong. Beliau daripada usia muda lagi, from young age dia, daripada bangku sekolah lagi, telah berminat menceburi dalam bidang terjun kolam. Jadi saya masih ingat lagi every morning the parents, dia punya mak bapak dia early morning, pagi-pagi telah menghantar beliau ke kolam renang. Contohnya seawal 5 pagi, sendak 6 pagi. Is matter of discipline. Mempunyai banyak disiplin. Daripada kecil lagi beliau, saya masih ingat lagi. Itulah cerita dia. Jadi after that, apabila kita mengenal pasti dia minat dia ada, dan kita serapkan ke dalam sekolah sukan. Sekolah sukan di mana dibayar oleh kerajaan, sekolah sukan, dan kita train dia melalui di bawah jurulatih mereka yang especially dalam sport dia sendiri itu, until dia menjadi seorang yang atlet yang bertaraf, menyertai banyak penyertaan bahagian, lepas itu peringkat negeri dan peringkat
sebagai peringkat negara dan sebagainya sampai ke peringkat dunia dan Olimpik. Okey. Jadi it takes banyak stages dia, peringkat-peringkat dia untuk melahirkan seorang atlet yang bertaraf antarabangsa. Dan tidak mustahil juga kita mempunyai, sebenarnya kita di Sarawak ni banyak mempunyai bakat yang terpendam, terutama mereka atlet kita yang di luar bandar itu sebenarnya. Saya banyak melihat atlet-atlet di luar bandar, contohnya mereka mempunyai hari sukan, sport day lah contohnya. Secara natural saya lihat kalau mereka acara larian contohnya, kadang-kadang mereka lari tidak menggunakan kasut, kadang menggunakan kaki ayam dan sebagainya, tetapi itu orang-orang di luar bandar. Tapi kelajuan, saya melihat kelajuan mereka itu ada. Secara natural dia mempunyai their own natural build. Okay. Jadi saya boleh lihat di situ. So what we do is that daripada mereka menjadi jago kampung, kita boleh ambil mereka ni, train mereka menjadi jago negeri ataupun jago division dulu, jago division, lepas tu jago, train lagi, kita polish train dia sebagai jago negeri, train lagi mereka boleh jago negara, dan train lagi kita mungkin boleh jadi jago dunia. Misalnya di peringkat-peringkat dia. Tapi kita mesti mengenal pasti to detect ataupun untuk mencari bakat-bakat talent ni. Jadi we have to go to outside. Kita mesti keluar bandar. We kerjasama kita dengan pihak sekolah untuk mengenal pasti atlet-atletnya. Jadi kita boleh ambil, kita boleh serapkan mereka mungkin ke dalam sekolah sukan and train dan latih mereka. They will become somebody in the future lah. Atlet yang mungkin bertaraf antarabangsa. Can you give us a bit information about the e-sport? E-sport. E-sport ni adalah satu sukan yang baru sebenarnya. And kita notice lah, kita perhatikan banyak orang-orang sekarang ni berminat dalam e-sport ni. Pada mungkin 20 tahun yang lalu mungkin beza. Okay. E-sport ni mungkin zaman saya dulu lah, mungkin not to e-sport but more to arcade game dan sebagainya. Tapi sekarang ni arcade game you kena pergi tempat tu, you kena pergi kedai arcade dan sebagainya, because all the machines are there dalam kedai tu. Sekarang e-sport apa? At your fingertip saja. You boleh main dekat handphone you, ataupun main di rumah you, depan komputer, PC, laptop dan sebagainya. You tak payah pergi itu lagi. Dan sekarang e-game ni telah menguasai dunia kan. Terutama belia ni banyak mereka they like to play this game. Jadi sebab itu e-sport sekarang ni telah diserapkan atau telah dikenapati sebagai satu sukan di dalam SUKMA yang menawarkan medal, menawarkan pingat, dan juga di game antarabangsa juga. Okey, di game antarabangsa juga. So sebab itu kita mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan Persatuan Sukan E-Sport Sarawak ini, SESA, di bawah SESA, to train our athlete jugalah yang berminat dalam bidang e-sport ni, kerana the next SUKMA game akan menawarkan lebih kurang 5 gol kalau saya tak silap, menawarkan 5 pingat. Kita ada juga target kita lah, mungkin 1 ataupun 2 gol lah out of 5 gol tu tadi. Okey, ni di kalangan orang muda. That's why I think kita mempunyai sport e-hub yang baru sekarang ni telah dilancarkan oleh Ketua Menteri di Semarahan, yang virtual park dan sebagainya. Mereka banyak membantu jugalah anda di Persatuan e-sport Sarawak ini. Ya. Untuk Sarawak Creative Industry Fund, bagaimana fungsinya dan objektif tabung dana ini berjalan? Ini adalah satu fund dana yang baru kita perkenalkan di bawah kementerian kita lah, Kementerian Belia Sukan. This fund dana ini adalah untuk mereka belia yang mempunyai kreativiti, kreatif. Nama dia sudah menjadi kreatif. Sarawak Youth Creative Industry Fund. Mereka yang berminat, contohnya, I give example, yang mereka berminat dari dalam bidang music, teater, kreativiti dan inovasi. Saya katakan tadilah inovasi sama ada dan seni. Mereka bentuk pembikinan video, permainan video, animasi, filem dan sebagainya. Even more into digital things. Jadi mereka mempunyai some product yang mereka ingin mempertengahkan. Jadi mereka boleh memohon apply fund ini tadi.
Okay, baru-baru ini kalau tak silap there's one guy, one young man, nama dia Franklin. Franklin ini di mana beliau telah mencipta something like conductor something for the kereta BMW sebagainya. Dia mempunyai bakat, ya, innovation dia, to create something. Now he's going into solar panel solar something, to make it better. Jadi kita memberi bantuan kepada beliau. I think recently CM telah menyerahkan, I think probably around 40 ribu, 45 ribu, lebih kurang macam itu bantuan untuk meneruskan meneruskan produk beliau lah, to create a new product dan sebagainya. Okay. Banyak bantuan telah diberi di bawah kerajaan GPS dalam pembangunan belia Sarawak, seperti infrastruktur dan sebagainya. What kind of assistance from government? Of course, kerajaan Sarawak mempunyai perancangan untuk membina banyak facilities jugalah. Kalau belia youth center contohnya, pusat belia contohnya, di mana pusat-pusat belia itu akan digunakan untuk membangun program-program belia. Kita boleh menempatkan a lot of kursus ke program-program belia melalui pusat belia itu. Okay, that's in the planning. Kalau sukan pula, kita membina banyak fasiliti sukan, sama ada dari segi kolam renang ke, padang bola sepak ke, larian track ke, mini stadium ke, kompleks sukan ke, things like that lah. Tempat-tempat futsal, tenis, court dan sebagainya, yang kita punya lebih 30 sukan, that facilities ini. Tapi tertaluk dengan keperluan jugalah, keperluan juga. Kita akan melihat setiap di bahagian di Sarawak ini, sama ada di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, Kapit, Lawas, Limban dan sebagainya. What is the core of the sukan sport yang di situ? Then we will concentrate on that. Okay, we will concentrate that. Sekiranya di kawasan itu memang banyak mereka yang berminat dalam football contohnya, maka kita boleh bantu untuk membina football field dan sebagainya. Okay. Kalau kawasan itu memang minatnya banyak dari contohnya kalau di Miri, a lot of our swimmers daripada Miri, kita menaik tarafkan lagi kolam renang di Miri. Walaupun ada, tapi kita menaik taraf lagi kan kolam renang untuk make it bigger dan sebagainya lah. Kita melihat di mana kebanyakan kita punya atlet itu datang daripada mana contohnya. This depend on keperluan dia daripada semasa ke semasa. Kalau belia ni, saya nak contohkan sedikit pasal belia ni. Belia di Sarawak ni, kita melihat definition dia belia adalah 40 tahun ke bawah. Kalau kita lihat di Sarawak ini, kita mempunyai lebih kurang segi statistik 1.24 juta belia. Kalau kita lihat definition belia ni 40 tahun ke 15 tahun, 15 years old to 40 years old. Okay, so kita mempunyai 1.24 juta belia di Sarawak ni. Maksudnya tadi 43.5% daripada penduduk kita di Sarawak ini. Okay. So contohnya, give example, kalau di Kuching, di Kuching kita punya 348,600 belia. Age dia 15 ke 40. Ini adalah statistik. Kita mempunyai belia, indeks belia. I think kita antara negeri yang mengeluarkan indeks belia ni. Tidak banyak, I think only tiga negeri, kalau tidak 3 atau 4 negeri sajalah yang mempunyai program indeks belia ni. Okay. Jadi Kuching about 27.9% lah. Kalau di Semarahan pula, kita punya 59,300 belia. That is consists of 4.75%. Okay. So that is, we have to know the figure. Di manakah mereka ini? That is our statistik lah. Okay. So for the last question, bagaimana pendapat YB dalam suara anak muda dalam pilihan raya akan datang? Kebanyakan mereka amat berpuas hati dengan pencapaian kita, kerajaan negeri Sarawak di bawah pimpinan Ketua Menteri kita dan di bawah kerajaan GPS. Kerana kita melihat
keikhlasan hati dan kejujuran parti kita ini, kerajaan kita, kerajaan Sarawak dan kerajaan GPS membantu Sarawak, orang-orang Sarawak, lebih lagi anak-anak muda kita. Kita kalau kita lihat kalau di Semenanjung, di sana banyak masalah politik, internal fighting politik dan sebagainya, kecoh dengan politik, siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak menjadi. While ada di sana mereka sibuk internal fighting, sibuk dengan masalah politik, kita sini sibuk membangun rakyat kita. So that's a different, Di sana dia sibuk siapa nak menjadi Perdana Menteri. Mungkin di Sabah juga sibuk siapa nak jadi Ketua Menteri, berkuasa dan sebagainya. Tapi kita sini sibuk untuk membangun rakyat kita. Kita sini sibuk untuk membangun belia kita. There's a difference there. You see? Kerana we try, kita kalau boleh less politicking. It's more on membangun rakyat, development masyarakat kita. Okay, terutama belia kita. Kita mesti membantu belia kita. Hala tuju mereka. Because they need our government assistance. Okay, program-program sebagainya. So, I think setakat ini banyak saya dengar secara overall mereka amat berpuas hati dengan kerajaan kerana ketulusan, keikhlasan hati kita untuk membantu rakyat. Okay, dan pada itu kita juga mempertahankan hak dan autonomi kita Sarawak. Okay, hak dan autonomi kita Sarawak. That is our right. Okay, a lot of people say that's good. I say bagus juga kita mempunyai rumah kita sendiri di bawah naungan GPS, Gabungan Parti Sarawak, dan daripada situ kita dapat we can design our own, chart our own destination kita, for our future lah. Kita punya destiny kita boleh buat sendiri. Kita tidak bergantung lagi kepada orang lain. We will define when our chart our own destiny, masa depan kita. So melalui pemimpin setempat, all our local pemimpin bekerjasama, bersatu padu. That is very important. Unity is the key also. We are more united apabila kita bersatu padu dan kita mempunyai politik yang stabil. Jadi I think orang-orang pelabur daripada negara lain, I think they will look at Sarawak. Sarawak has no problem with politik. Tidak punya masalah. And then politik Sarawak agak stable. Jadi and daripada situ I'm sure mereka ni daripada pelabur-pelabur daripada negara lain berani masuk untuk melabur di negeri Sarawak ini dan sebagainya. Of course sekarang ni kita mempunyai masalah pandemik COVID-19. Jadi kita dengan the new norm, kebiasaan baru, we have to adapt to it. Ada memang SOP, but bagaimanapun kita mencari jalan strategi kita sendiri untuk membangun ekonomi kita, ekonomi setempat dan sebagainya. This is very important. Jadi setakat ini saya rasa kebanyakan anak muda kita, belia kita amat berpuas hati dengan pencapaian kerajaan kita, kerajaan negeri Sarawak ini di bawah pimpinan Ketua Menteri dan juga parti GPS. Yeah. Thank you again, YB, for sharing your experience and thoughts. And thank you for watching. Stay tuned for our next episode.